pengertian solat jamak. Okey, apa itu pengertian solat jamak? Okey, di sini Ustaz nak bawa dua, iaitu dari segi istilah bahasa dan juga dari istilah syarak. Okey, dari segi bahasa, apa maksud jamak? Okey, maksud jamak ialah himpun atau kumpul. Itu jamak. Jamak maknanya kita kumpul. Kita kumpul, kita himpun. Itu dalam segi bahasa. Kita tengok pula dari segi syarak. Apa itu jamak? Okey. Sebenarnya kita terus nampak, nampaklah ini dikatakan menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya kita boleh himpun dua solat dalam satu waktu, tapi ada syarat-syarat tertentu. Itu maksudnya pengertian solat jamak. Okey. Kita lihat dalam yang pengertian Ustaz bagi tadi, bermaksud solat jamak ini merupakan satu ruksah. Ruksah. Ini kita kena faham lah. Tadi kita tahu jamak maknanya menghimpunkan dua solat dalam satu waktu, tapi kena buat dalam syarat-syarat tertentu. Maka Ustaz dapat simpulkan di sini solat jamak ini merupakan ruksah. Apa itu ruksah? Ruksah ini ialah kemudahan atau keringanan yang diberikan kepada orang Islam. Maknanya ruksah ini hanya diberikan kepada orang Islam, kemudahan. Maknanya kalau solat fardu tu kita boleh himpunkan dua sekali, okey, buat dalam satu waktu. Tetapi kita kena tahu bila boleh solat jamak. Okey, iaitu kata kuncinya ketika musafir. Ni mana kena faham. Maknanya solat jamak tadi yang kita tahu himpun dua solat dalam satu waktu. Ia juga dikenali sebagai ruksah. Ruksah maksudnya Allah bagi kemudahan. Bila kita boleh buat ni? Iaitu waktu musafir saja. Waktu musafir. Apa maksud musafir? Musafir ialah perjalanan yang jauh. Maksudnya kalau kita nak pergi sekolah, boleh tak kita solat jamak? Tak boleh, sebab sekolah bukan perjalanan yang jauh. Maknanya Allah beri kemudahan pada orang yang bermusafir. Bermusafir maksudnya perjalanan yang jauh. Fir. Okay, jelas Maksud jamak ni kita tak boleh buat sesuka hati. Ini maknanya Ustaz nak fokus. Bila kita faham konsep ini dalam rangka untuk buat ini, insya-Allah maknanya apa soalan saja kita dah faham. Oh, jamak ni dia buat waktu musafir je, tak boleh buat suka-suka. Contohnya aku malas lah hari ni, puasa lah, letih lah, karang lah, zuhur nanti karang lah, jamak dengan asar. Tak boleh. Itu bukan ruksah. Itu nanti datangkan dosa. Tu kena ingat beza ruksah ni yang maksudnya. Tu kena faham. Sebab bila faham konsep, insya-Allah maknanya nanti tahu, oh solat jamak macam ni rupanya. Oh kenapa orang jalan jauh boleh kumpul-kumpulkan solat. Ini rupanya. Itu konsep yang perlu kita faham. Okey, clear okey. Maknanya anak murid Ustaz boleh faham maksudnya. Okey, ini maksudnya musafir. Okey, kita lihat pula dalam tadi kita kata dia himpunkan solat. Okey, solat apa yang boleh dijamakkan? Ni Ustaz bagi dalam 4 ni. 4 maksudnya ada 4 solat yang boleh kita jamakkan. Solat fardu ada 5. Tapi solat yang boleh dijamakkan, yang boleh kita himpunkan, maksudnya kita himpunkan 2 solat sekali, hanya ada 4. Rasa-rasanya anak murid tahu tak? Ustaz bagi seminit. Cuba type dekat box. WhatsApp box Messenger. Ada yang jawab Ustaz. Nak tengok. Oh, dah jawab. Allahu Akbar. Dia kata Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Alhamdulillah. Pakat belaka dah. White coffee, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Allah, tabarakallah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat anak-anak semua. Okey, itulah dia solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Okey. Maknanya subuh tidak termasuk dalam solat yang boleh dijamakkan. Itu kena ingat.
Okey, kita ada 5 solat fardu. Kemudian ada 4 solat yang boleh dijamakkan. Iaitu pada waktu musafir. Okey, sekarang kita lihat pula pasangan yang boleh dijamakkan. Okey. Ini pasangan solat yang boleh dijamakkan. Okey, apa pasangan dia? Solat zuhur pasangan dengan asar. Maknanya tak boleh kita nak solat zuhur, kita jamak dengan isyak. Itu salah pemahaman kita. Sebab tu ini kena tahu pasangan dia zuhur dengan asar. Sampai bila pun itu pasangan untuk solat jamak bagi zuhur asar, asar zuhur. Okey. Yang kedua, solat maghrib dengan solat isyak. Itu pasangan dia. Kena ingat, pasangannya hanya ada dua. Solatnya ada 4. Pasangannya 2. Solatnya ada 4. Okey. Maknanya maghrib, isyak, zuhur, asar. Asar, zuhur, isyak, maghrib. Tak kisah. Dia berpasangan tu 2 tu tak ada masalah. Okey. Jelas mengenai solat jamak dengan solat jamak yang mana solat pasangan solat jamak tersebut. Okey. Sekarang kita lihat pembahagian solat jamak. Okey, pembahagian solat jamak. Solat jamak ni ada berapa bahagian? Okey. Cuba bantu Ustaz. Ada berapa bahagian je? Beritahu bahagiannya, jangan bagi nama. Ada berapa bahagian ni? Saya nak tengok. Siapa yang tahu? Berapa bahagian? Tulis. Tulis jawapannya bahagian je. nak. Berapa 10 ke? 8 ke? Nak tengok. Agak-agaknya. White Coffee kata subuh kena solat macam biasa. Betul. Betul. Okey. Saya nak tahu bahagian solat jamak. Ada berapa agaknya? Ada berapa bahagian solat jamak? Ramai yang jawab 2 ni. 2 jamak. Jawab 2. Semua jawab 2 Ustaz. Okey. Bahagian solat jamak ada 2 jamak apa? Jamak senang, jamak susah. Salah. Jangan tulis jamak senang dan jamak susah. Okey. Solat jamak ada 2. Kena ingat, jamak ni ada 2. Apa jamak dia? Jamak taqdim, satu lagi jamak ta'akhir. Ada 2 solat jamak Solat jamak taqdim, jamak ta'akhir. Bermaksud pasangan yang solat Ustaz bagi tadi, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia terdapat dalam 2 pasangan ini. Itu sebab Ustaz bagi pasangan tadi, maknanya sungguhnya dapat relatekan dengan pembahagian solat jamak. Okey, ingat solat jamak iaitu jamak taqdim, jamak ta'akhir. Okey, kita lihat satu persatu apa itu jamak taqdim. Okey, dah bersedia? Apa itu solat jamak taqdim? Cuba ada, saya nak tanya sebab yang ni saya rasa ramai yang tahu 6. Cuba beritahu Ustaz secara ringkas, apa itu takdim? Hari ni Ustaz suka nak tanya. Apa dia takdim? Agak-agak apa dia takdim? Jamak dah tahu dah, jamak himpunkan. Takdim tu apa? Takdim tu apa? Sebab saya nak tengok siapa yang ni refresh balik ni. Siapa yang pandai ni? Dah ada? Apa dia takdim? Kalau zuhur kepada asar, jamak takdim katanya. Kalau zuhur kepada asar, jamak takdim. Zuhur asar dibuat waktu zuhur. Okey. Ada 2 dah soalan, ada 2 jawapan. Okey. Ada 2 jawapan dah. Ada yang jawab lagi awal. Takdim awal. Tu jamak takdim awal. Kurang tepat. Ada lagi ni, solat dihimpunkan di waktu pertama. Hafiz Hakim kata solat dihimpunkan di waktu pertama. Di waktu pertama. Okey. Di waktu pertama. Okey, maknanya hampir sama lah waktu pertama. Solat yang dihimpunkan pada waktu pertama. Tahun 5. ETC dia nak kata dia terima. Dihimpunkan pada waktu Hafiz kata zuhur kepada asar. Zuhur kepada asar. Zuhur kepada asar. Okey. Ada jawapan yang zuhur kepada asar. Okey. Okey, alhamdulillah. Maknanya ada jawapan yang tepat tapi tak tepat sepenuhnya.
Maknanya dari tiga-tiga itu dapat Ustaz simpulkan, tadi jawapan kata menghimpunkan solat pertama. Okey, ada yang kata zuhur kepada asar. Okey, maka jawapannya ini dia. Ini jawapan yang paling tepat. Himpun dua solat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu pertama. Itu dia, barulah lengkap. Pertama tu. Ini kena penting. Kalau soalan keluar, kalau tadi yang tulis tadi cuma beritahu solat zuhur kepada asar saja, maknanya belum lengkap sepenuhnya. Kalau kata himpun dua solat pun tak lengkap sepenuhnya. Maknanya kena ingat mesti beritahu dua solat dalam satu waktu, waktu pertama. Mesti ada dua solat, satu waktu, waktu pertama. Itu maksud dia. Okey. Apa? Waktu dia ya Ustaz ya. Waktu kena beritahu waktu pertama. Ada juga dengan maghrib tu kan. Itu kan maksudnya. Maknanya kita kena faham konsep yang ni, boleh kita jawab. Okey, Ustaz tak kata jawapan tadi salah. Ustaz cuma nak bantu supaya jawapan kita dapat markah penuh. Dengan clue-clue yang Ustaz bagi. Okey. Dan juga Ustaz nak tambah lagi kefahaman. Ustaz bawa pula contoh dia. Ni. Mengerjakan solat zuhur dan asar. Contoh dia kan, Ustaz bagi contoh. Ini panjang sikit. Mengerjakan solat zuhur dan solat asar dalam waktu zuhur. Atau solat maghrib dan solat isyak dalam waktu maghrib. Ini kalau nak jawab yang ni pun boleh juga. Tapi sebenarnya panjang lah. Okey, ini lebih faham. Bermakna kita kena nyata dua-dua. Tapi macam atas ni, kita dah hanya mewakili untuk solat zuhur, asar, maghrib, isyak sekali. Tapi kalau yang ni kita kena maklumkan empat-empat solat. Tak payah sebut. Maknanya Ustaz bagi dua pilihan. Pastikan tulis dengan betul jawapan dia. Okey, selalunya ini markah ni tak lari. Dia akan tanya soalan apa maksud jamak takdim, markah ni 2. Kalau kita tulis saja menghimpunkan dua solat, dapatlah 1 atau setengah markah, dah rugi. Ini jawapan yang paling senang. 2 solat, 1 waktu, waktu pertama. Ingat tu je, 2 solat, 1 waktu, waktu pertama. Lepas tu boleh buat ayat. Sebab isi penting dia kat sini. Okey. Itu jamak takdim. Takdim maksudnya awal. Awal maksudnya buat waktu pertama. Okey, sekarang kita beralih pula pada jamak ta'khir. Apa jamak ta'khir? Jamak ta'khir lawan kepada jamak takdim. Dia ubah sikit je. Apa dia? Ni dia. Sikit je beza dia. Di mana? Ini. Waktu saja bezanya. Waktu kedua. Sebab itu Ustaz lebih mencadangkan kita hafal yang ini. Kita hanya tukar ni je, Swiss saja. 2 dengan pertama. Maknanya menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu kedua. Bila kita Swiss je pertama, kedua, itu maknanya kita membezakan jamak ta'khir dengan takdim. Okey, ataupun nak lebih jelas lagi, Ustaz bawa ini. Tapi kena betul tulisan dia. Mengerjakan solat zuhur dan solat asar dalam waktu asar. Tapi kalau kita tulis waktu zuhur, dah salah. Sebab dia bukan jamak ta'khir. Atau solat maghrib dan solat isyak dalam waktu isyak. Kalau tulis waktu maghrib, dia dah jadi jamak takdim. Clear. Ada nak tanya soalan? Mengenai ada yang tanya ke? Faham semua ke? Nampak macam faham. Yang faham Alhamdulillah. Okey, itu dia jamak takdim dengan jamak ta'khir. Ingat, jamak takdim, jamak ta'khir boleh dibuat pada bila? Boleh buat waktu puasa tak? Waktu puasa boleh tak? Sebab letih. Sebab puasa ni rukun Islam. Alasan dia letih. Maknanya kita kena solat. Wajib solat, tapi saya nak buat jamak lah sebab saya puasa letih. Boleh tidak? Soalan spontan Ustaz. Boleh tidak? Dia boleh jawab. Tak boleh, kata Cempaka. Tak boleh. Bila musafir sahaja baru boleh.
Alhamdulillah. Maknanya dia dah pegang. Dia dah pegang kunci musafir. Maknanya bila kita dapat pegang kata kunci Ramai dah musafir. jawab ni tak boleh, tak boleh. Tak. Alhamdulillah. Maknanya kita dah pegang konsep jamak ni buat waktu musafir, bukan sebab lain.